Dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Oh, aku tergoda, terkecewa dari kerana mata. Macam, boleh? Jimmy Asmara. Jadi filem Jimmy Asmara ini adalah sebuah filem terbitan 1995 oleh syarikat B&E Studios dengan kerjasama Grand Billion Sdn Bhd. Ini adalah filem directorial debut oleh pelakon Emma Fatimah. Untuk pengetahuan korang, zaman tu Emma Fatimah tengah top gila kot. Dia punya level-level top dia macam era Fazira zaman kegemilangan dia. Awal tahun 2000 tu kan. Macam tu lah Emma Fatimah. Masa 1995 tu aku form 2 kot masa tu. Aku suka lah tengok tentang perfilman negara lah. Dan apabila aku terbaca tentang Emma Fatimah nak buat filem, aku memang terperanjat lah kan. Pelakon top tiba-tiba nak direct filem kan. Dan filem dia filem yang period punya filem tau. Filem lama. So, interesting lah. Aku sebenarnya kan, untuk pengetahuan korang, aku sebenarnya masa filem tu keluar, aku tak berminat sangat nak tengok tau. Mungkin sebab aku budak lagi kot masa tu. Even masa remaja, masa aku habis sekolah, zaman VCD dah mula top. Arwah bapa aku dia beli VCD cerita Jimmy Asmara ni original tau. Dan dia tengok dengan mak aku semua lah. Aku tengok, tak kena dengan jiwa lah kan. Tapi bila aku tanya dengan arwah bapa aku, best lah filem ni. Bapa aku puji gila filem ni. Aku tak pernah tengok lah. Aku simpan arwah bapa aku punya CD Jimmy Asmara aku masih simpan lagi dalam collection aku. Walaupun aku tak gunakan lagi CD tu, tapi setiap kali bila aku susun rak-rak DVD aku, bila aku terjumpa VCD Jimmy Asmara tu akan mengingatkan aku kepada arwah bapa aku lah. Filem Jimmy Asmara ni dilakonkan oleh Hani Mohsin yang memegang watak sebagai Jimmy Asmara, Roshamno, Maizura Hamzah, Jalaluddin Hassan, Umi Aida dan ramai lagi. Jadi pada last week apabila aku terperasan dekat Netflix masa tu aku check list filem baru, aku ternampak Jimmy Asmara tau. Dan aku terperanjat bila aku view filem tu, dia punya kualiti dia telah di remastered semula tau. So that's why aku rasa ini peluang yang terbaik untuk aku tengok lah. Yelah sekarang pun aku pun dah dalam usia 40-an. Kali ni mungkin matured sikit dan aku punya pemikiran aku terhadap filem pun dah tak sama macam dulu So aku rasa ni masa terbaik untuk aku layan filem Jimmy Asmara ni lah. So filem Jimmy Asmara ini mengisahkan tentang karakter yang bernama Jimmy Asmara. Dia ni adalah seorang penyanyi yang terkenal pada era 50-an hingga 60-an. Dia punya lagu dia, kalau kita tahu sekarang ni adalah lagu-lagu Arazmi lah. Kita anggap je lah lagu tu lagu Jimmy Asmara punya lah. So dia punya konsep muzik dia adalah konsep muzik macam tu lah. Style Arazmi, style Piramli, style muzik 50-an. Tetapi pada 1965 dengan kemunculan genre baru yang tengah naik dekat zaman tu, iaitu genre rock and roll dengan pop ye telah menyebabkan bahawa genre Jimmy Asmara ni dah semakin lama kurang sambutan. Filem ini mengisahkan tentang Jimmy Asmara di ambang kejatuhan dia. Jadi, apa yang aku suka bila aku tengok filem ni? First sekali adalah versi remastered dia. Pada tim produksi, mungkin produksi Emma Fatimah yang buat remastered semula untuk versi Jimmy Asmara ni, aku ucapkan terima kasih dan tahniah kepada korang lah. Ini adalah satu versi yang bagi aku cantik lah. Aku enjoy tengok cerita ni daripada segi visual dia cantik, dia punya penataan bunyi dia bagus dan dialog dia clear. Berbeza dengan versi VCD yang aku pernah tengok dulu lah. Even kalau kau tengok kat YouTube, ada Jimmy Asmara kat YouTube, gambar dia dengan gambar yang versi Netflix ni macam langit dan bumi tau. Kalau kau view dekat kau punya TV HD kau ataupun TV 4K kau, TV Smart TV 4K kau, memang gambar dia memang puas hati lah kau tengok lah. Itu jaminan aku lah. So bila dia buat remastered semula, baru kita nampak dia punya true colour dia, penataan warna yang sebenar. Colour dia aku memang nak puji lah. Colour dia memang cantik. Sebab filem ni berlatar belakangan pada tahun 60-an. Jadi feel 60-an tu memang kau akan rasa lah. Pada permulaan dia bermula dengan scene yang masa ada satu lori umumkan pasal lagu album Jimmy Asmara mungkin. Bertu belakang tu ada budak ikut kan. Style lama-lama macam tu kan. Itu punya scene hampir similar macam cerita Seniman Bujang Lapuk, betul tak? Dan aku dapat feel cerita tu cerita lama tau. Masa feel hitam putih tu kan. Memang macam aku tengok cerita Piramli. So syabas lah pada tim produksi. Aku rasa diorang punya shoot memang bagus lah. And then aku suka dengan barisan casting dia. Sebab kali ni aku boleh tengok dengan jiwa jiwa dewasa kan. First kali kita cerita tentang Allahyarham Hani Mohsin.
Aku rasa pilihan beliau memegang watak sebagai Jimmy Asmara ni adalah satu pemilihan yang tepat lah. Daripada segi dialog, daripada segi keterampilan dia, persona dia, rupa dia, aku rasa satu choice yang tepat lah. Mungkin lah pada pendapat aku lah, mungkin ini adalah karakter signature arwah Hani Mohsin lah. Kau tengoklah casting dia contohnya Roshamno, kau akan nampak Jalaluddin Hassan, Wan Maimunah, Maizura Hamzah. Bagi aku Maizura Hamzah lakonan dia memang best lah untuk cerita ni lah. Sama juga dengan barisan pelakon-pelakon yang lain, memang superb lah, memang sesuai dengan zaman ni lah. Satu pemilihan casting yang cukup bagus. Yes, Roshamno. Untuk pengetahuan korang, first kali filem Roshamno dulu adalah filem gila-gila remaja, betul tak? Zaman tu Roshamno muda lagi kan, muda remaja kan. Tetapi lepas tu Datuk Roshamno ni dia bekerja dekat belakang tabir tau. Aku tak perasan lah, aku tak pasti lah dia pernah berlakon ke tak berlakon selepas tu. Aku tak tahu sangat. Tapi mungkin lah selepas tu dia buat comeback melalui filem ni. So filem ni yang dia memegang watak yang watak yang besar lah, iaitu watak pembantu kawan baik kepada Jimmy Asmara. Ini pendapat honest aku lah. Lakonan Roshamno memang outshine semua karakter kat situ lah. Mungkin lah ini adalah karakter yang pertama titik permulaan dia memegang watak utama. Sebab selepas filem ni dihasilkan pada tahun 1995. Setahun kemudian 1996 menjadi pelakon utama untuk cerita apa? Suami, Isteri dan ... Betul tak? So filem tu kalau tak silap aku buat office Okay, dan selepas tu jadi history lah. Roshamno is a big film star lah. Masa tu aku teringat lah dekat surat khabar Panca Indra ke apa, dia ada buat review tentang filem Jimmy Asmara lah. Sebab aku ingat dia puji karakter Roshamno dan dia puji lakonan Roshamno. Dan selepas aku tengok filem tu, aku agree dengan kata-kata dia orang. And then dia punya camera shot dia, pengarah fotografi untuk filem ini adalah saudara Badaruddin Haji Azmi Okay, untuk pengetahuan korang, Badaruddin Haji Azmi pada era 90-an dia adalah fotografi yang terbaik lah. Banyak filem-filem yang hebat-hebat, yang besar-besar je mesti pakai Badaruddin untuk jadi dia punya director of photography dia. Aku suka dengan shot-shot filem ni lah. Sebab aku dapat feel dia punya footage tu nampak macam filem-filem zaman tu lah. So satu pencapaian bagus lah. Terutamanya pada shot-shot yang established je. Shot established dalam filem ni memang superb, memang cantik. Aku ada isu sedikit tentang shot-shot untuk perbualan lah. Okay, sebab yang pertama aku tengok dia punya cutting macam tak berapa dynamic sikit lah. Dia bermula dengan kebanyakannya ada established shot, dia cakap, lepas tu ambil masa yang agak lama untuk dia pergi kepada tight shot. Dan tight shot tu aku rasa tak berapa dekat sangat lah. Angle tu tak berapa cantik sangat lah. Mungkin lah, aku rasa mungkin bukan sebab diorang memang professional semua. Aku bukan kata diorang buat ni salah ke tak salah. Aku bukan orang yang boleh judge macam tu Jangan salah faham. Cuma mungkin lah mata kita besi zaman sekarang ni, besi 2021 yang dah tengok shot yang lebih bagus kita dah tengok cutting yang lebih dinamik. Mungkin lah benda ni agak menjejaskan mata aku lah bila aku tengok filem tu lah. Tapi dia bukan satu masalah yang besar lah. Sebab bagi aku ini pendapat aku sajalah kot kan. Mungkin orang lain okey, tak ada masalah. Okey, yang kedua aku punya isu tentang filem ini adalah karakter Jimmy lah. Jimmy Asmara tu sendiri. Bagi aku karakter Jimmy Asmara ni terlalu negatif sangat tau. Terlalu negatif dan agak pasif tau. Kalau kau tengok mungkin kau akan faham dengan pendapat aku. Jika karakter Jimmy Asmara ni ditulis dengan lebih optimis, kita faham dia dalam keadaan jatuh. Tapi jika bila part optimism dia tu lebih diangkat dan lebih diperkembangkan, diperbanyakkan, aku rasa cerita ni mungkin akan nampak graf turun naik dia. Sebab aku nampak karakter dia terlalu macam ke arah negatif macam tu. Masa dia jatuh, lepas tu dia naik sikit, lepas tu dia down, dah hujung tu baru dia nak naik sikit. Macam tu. Dengan pendapat aku mengenai karakter ni menyebabkan dinamika penceritaan filem ni agak terjejas sikit lah. Aku lebih prefer kalau starting tunjuk kejatuhan dia. Okay. Lepas tu dia perkenalkan dengan karakter Engku ni. So Engku ni memberi sinar baru. Terus fokus kepada sinar baru dan Jimmy Asmara naik balik. Lepas tu tunjuk progression dia. So whatever outcome, contohnya mak dia datang kacau ke, tak nak dia kahwin ke, apa ke, itu orang kata apa, dah bermula third act lah. Benda tu dia ceritakan pada third act lah, baru nampak cantik sikit lah. So at least kita akan nampak karakter ni turun naik. Sebab ada beberapa momen yang aku rasa tak cukup pay off lah. Disebabkan karakter Jimmy Asmara ni macam terlalu negatif kan. So jadi untuk filem Jimmy Asmara ini saya berikan B+.
So kenapa aku bagi B+ untuk filem ni? Overall aku enjoy tengok filem ni. Mungkin ada beberapa perkara yang agak mengganggu aku punya mata lah. Aku tak kata aku ni terlalu high standard, tak. Mungkin disebabkan mata aku ni adalah mata tahun 2021. Yang mana aku dah tengok macam-macam filem yang lebih canggih, lebih dinamik apa semua kan. So menyebabkan produksi 1990-an tu aku rasa agak terganggu sedikit lah untuk beberapa perkara lah. Mungkin kalau umur macam aku ni hidup pada zaman 90s, aku rasa aku suka kot. Macam tu lah. So bagi aku filem ni adalah sebuah naskah yang worth it untuk tengok tahun 2021 lah. Mana tanya, cerita ni cerita period kot. Kalau kita tengok zaman sekarang sebelum pandemik sekali pun jarang filem Malaysia yang buat filem period, filem lama yang menggunakan kostum apa semua. Okay, so bagi aku bila filem Jimmy Asmara ni dah buat restoration, jadi aku rasa why not korang tengok cerita ni lah. Sebab filem ni bagi aku production dia agak quality tau, compare dengan zaman sekarang Okay, so apa pendapat korang tentang filem Jimmy Asmara ni? Korang dah tengok ke belum? Kalau belum tengok, pergi tengok cerita ni Korang setuju ke tak setuju dengan pendapat aku, dengan rating aku tentang filem ni? Korang boleh tuliskan komen korang kat bawah. Okay, so jangan lupa follow ZTV Malaysia, tekan butang like, subscribe dan yang paling penting sekali, tekan loceng notification tu. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Yeah!